Assalamualaikum and welcome back to Zaf channel guys. Dan kita kembali lagi dalam malam puaka. Yes, jangan risau kan. Janganlah tanya aku, Zaf tak bayar bil elektrik ke? Bukan. Ini adalah inisiatif. Inisiatif langkah-langkah untuk aku menambahkan keseraman dalam diri korang. Sebab aku banyaklah dapat. Aku buat cerita seram, korang gelak. Aku serius, korang gelak. Aku buat lawak, dah tentulah korang gelak kan. So, malam ni tak ada gelak-gelak. Yes, aku nak buat serius, nak ambil mood serius. Sebab apa? Sebab kisah seram pada malam ni pun serius juga. Bukan kisah seram biasa-biasa. Urban legend ataupun cerita legenda lama-lama. Cerita legenda ni sama tak hantu macam hantu Makcik Karipap. Yes, yang daripada dulu kita dah dengar mengacau budak-budak asrama. Tetapi nama je tak stylo. Hantu Makcik Karipap. Kau pun tak tahu nak gelak ke, nak seram ke apa kan. Tetapi kisah pada malam ni bukan pasal hantu Makcik Karipap, tetapi pasal seorang lagi perempuan yang bernama Mary. Dan permainan dia melibatkan seru. Seru siapa? Seru si Mary ni lah. Dan permainan ni dinamakan Bloody Mary. Nama pun dah English. Dah tentu bukan daripada Malaysia. Dia daripada tu USA sana tu. Tempat Donald Trump bodoh tu kan, jadi presiden apa semua. Dekat situlah permainan ni tercipta. Jadi apa sejarah Bloody Mary ni? Yes, malam ni lah aku nak terangkan. Dia lebih kurang macam spirit of the coin time kau main budak-budak lu, guna duit 50 sen gerak-gerak tu. Dia melibatkan seru. Tetapi dia tak perlukan duit. Dia hanya memerlukan cermin dan juga lilin guys. Sebab aku tak ada lilin, aku pakai lighter. So tak nak dengan masa. Let's go guys. Aku terang dengan korang apa keseraman ataupun sejarah di sebalik permainan Bloody Mary ni guys. Malam tak jadi. Malam puaka. Setiap kisah kita tahu mesti ada sejarah dia. Termasuklah juga makhluk-makhluk yang dinamakan hantu ni. Tak kisahlah hantu apa sahaja, pocong ke, pontianak ke, dia ada sejarah. Di mana sejarah kemunculan nama-nama ataupun hantu-hantu ni muncul. Maybe zaman moyang-moyang kita dulu kan. Dah biasa dah. Macam mana rupa bentuk dia, kita boleh tahu yang ni pocong, yang ni pontianak. Melibatkan sejarah. Dan sejarah pada malam ni aku nak berkongsi dengan korang pasal permainan Bloody Mary. Permainan Bloody Mary ni dia tidak perlu ramai pemain. Engkau seorang pun boleh. Sama ada engkau berani tak berani je. Dia perlu kau duduk dalam satu bilik yang total gelap kan. Total gelap tu maksud dia kau tutup lampu apa semua, tak ada cahaya, dan kau bakar lilin. Tak kisahlah satu lilin ke, ataupun nak nampak macam seram lagi, kau bakarlah 3 lilin. Lepas tu kau perlu ada cermin. Cermin yang muat-muat muka pun boleh. Tapi janganlah kecil sangat. Kan nanti Bloody Mary tu sempit sangat, dia susah dah nak keluar. Satu cermin, dan engkau kena sebut nama Bloody Mary ni 3 kali. Seperti contoh, kau tengok cermin tu, tetapi mata kena tutup. Kau tutup mata dan kau seru Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Dan dipercayai selepas korang seru tu, sebaik saja korang buka mata, korang akan nampak siapa Bloody Mary, ataupun korang akan nampak rupa sebenar Bloody Mary dalam cermin tu guys. Seram tak seram? Dan malam ni, apa itu Bloody Mary dan daripada mana urban legend Bloody Mary ni datang? Bloody Mary ni sebenarnya, nama sebenarnya bukanlah Bloody Mary ataupun Mary berdarah. Bukan. Nama sebenar Mary ni dipanggil Mary Worth. So dekat US dipercayai Mary Worth ni dah lama dulu tau. Ini zaman Hercules dululah, senang cerita. Zaman lama-lama lah. Mary Worth ni dikatakan dia ada 2 versi kisah Mary Worth ni. Aku cerita yang pertama dahulu. Mary Worth ni dikatakan duduk di salah satu pekan kecil di United States sana tu. Okey, pada zaman dulu. So Mary Worth ni dia merupakan seorang tukang sihir ataupun ahli sihir ataupun bomoh, dukun, tak kisahlah, witch ke kan, yang hidung panjang tu yang korang tengok tu. Mary Worth ni dikatakan merupakan seorang tukang sihir yang dah pun berusia lebih 100 tahun. Tetapi yang gempak ataupun powernya Mary Worth ni, walaupun usia dia telah melangkau
ke era dah nyanyok semua tu, dah 100 lebih, tetapi rupa paras dan suara Mary Worth ni macam orang muda. Itu yang membuatkan penduduk dekat pekan yang Mary Worth ni tinggal jam tengok. Sebab apa? Sebab Mary Worth ni diorang tahu, umur kau dah 100 lebih, tetapi macam mana kau boleh nampak macam gadis yang baru berusia 18 tahun dengan badan yang cantik, dengan memang cantik lah. Sampai kan para isteri dekat kampung ataupun pekan Mary Worth ni stay, semua takut nak biarkan suami diorang tengok Mary Worth ni lama-lama sangat. Sebab apa? Sebab iman tak kuat. So takut tergoda macam tu. Tetapi apa rahsia tukang sihir Mary Worth ni untuk mengekalkan kecantikan dia? Mestilah ada pengeras. Kalau kau dah melibatkan jin semua ni, jin ni mesti nak sesuatu. Dia tak ada mendatang kebaikan, mesti keburukannya. Mary Worth ni, untuk dia kekalkan kecantikan dia, walaupun dah berusia 100 tahun, untuk dia nampak macam 18 tahun, dia perlu mencari mangsa ataupun mengorbankan anak-anak gadis yang masih dara dekat kampung tu. Jadi semua mak bapak kan, semua penduduk kat pekan tu, anak-anak gadis semua teramat takut kepada Mary Worth ni. Sebab apa? Sebab diorang dah mula dengar cerita yang setiap kali kes kehilangan, diorang tak tahu punca dia daripada mana. Tetapi diorang dah pernah dengar kabar angin yang mengatakan anak-anak gadis yang hilang ni merupakan mangsa kepada Mary Worth ni. Dan seperti biasa, setiap ritual ataupun setiap kehebatan kau mesti ada kelemahan. Dan kelemahan Mary Worth ni, dia bukanlah sepanjang masa akan kekal cantik macam gadis berumur 18 tahun. Dia akan bertukar menjadi tua kerepot bodoh nak mampus apabila bulan mengambang. Setiap kali bulan mengambang je, penduduk kampung boleh tengok wajah sebenar Mary Worth ni. So sebelum aku melalut lagi panjang, nak dipendekkan cerita, sampailah satu hari penduduk kampung dah sahkan bahawa Mary Worth ni merupakan seorang ahli sihir yang telah mengorbankan seluruh anak-anak gadis yang masih dara dekat kampung tu ataupun dekat pekan tu. Jadi penduduk kampung bersatu menangkap Mary Worth ni, dan diorang ikat Mary Worth, rejam guna batu guys, sampai Mary Worth ni nyawa-nyawa ikan. Nak ditambah teruk, Mary Worth ni turut dibakar jasadnya sehingga sampai tinggal tulang sahaja. Yes, dah macam pembunuhan kejam kan? Tetapi apa yang korang perlu tahu, ini part yang menyeramkan. Penduduk kampung percaya selepas diorang dah bakar jasad ataupun badan Mary Worth sehingga tinggal tulang, diorang percaya yang Mary Worth ni rupa-rupanya tak mati lagi guys. Confirm korang pelik, macam mana boleh tak mati? Sabar dulu. Diorang percaya sebabkan Mary Worth ni, dia merupakan seorang ahli sihir. Dah tentulah banyak jin-jin ataupun makhluk-makhluk halus yang menjaga dia ni. So diorang percaya yang sebelum Mary Worth ni mati, penjaga-penjaga ataupun jin-jin ni telah mengambil roh ataupun kuasa jasad Mary Worth ni dan disimpan di dalam cermin. Dan dikatakan setiap malam ataupun setiap kali bulan mengambang, Mary Worth ni akan muncul daripada dalam cermin untuk membalas dendam kepada seluruh penduduk kampung tu guys. Yes. Sebelum kita mulakan dengan kisah yang kedua ni guys, aku nak buat satu benda yang aku tak pernah buat. Aku akan bermain permainan Bloody Mary ni live untuk korang. Kita nak tengok keberkesanan dia. Adakah betul Bloody Mary ni akan muncul ataupun tidak, ataupun hanyalah rekaan yang terbawa-bawa sahaja. Jadi di tangan aku sudah ada api sebagai pengganti lilin, dan permainan dia memerlukan cermin. Yes, dan aku sudah ada cermin. Ni cermin. Yes, besar aku bawa. Hui. Takut, belum keluar lagi, tengok muka sendiri dah takut. Bahaya. Korang kena hati-hati sebelum main ni, pakai makeup. Sebab takut korang ingat Bloody Mary, padahal muka korang sendiri jam. Okay, so dia kena nyalakan api dan pandang ke arah cermin ni, dan kena tutup mata dan seru Bloody Mary sebanyak 3 kali. Kita tengok apa yang jadi guys. Takut ke ni? Kita teruskan guys permainan ni. Kita tengok keluar tak keluar.
Bersedialah semua. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Datanglah engkau. Okey. Buka mata. Hui. Allah, jadi Kak Ram pula. Allah, Kak Ram pula keluar. Ui, ni bukan seram ni. Ni cantik lah. Ini Bloody Mary. Bukanlah ni Kak Ram. Macam mana boleh jadi Kak Ram pula? Alamak kan. Mana Zaf ni? Dah termasuk dalam cermin lah tu. Allah, itulah nak main sangat Bloody Mary, Bloody Mary. Kak Ram pula muncul. Takut betul lah. So, nak tahu versi kedua? Jomlah. Zaf dah hilang dah. Kak Ram akan kongsi dengan korang. Biar je Zaf duduk dalam cermin. Nak main sangat. Kita teruskan dengan kisah nombor 2. Hai! Bersama Kak Ram. Selepas dah main permainan tu, kan ingat Bloody Mary yang keluar, Kak Ram yang keluar. Takut betul lah. Okey, kisah yang nombor 2. Mesti korang nak tahu kan. Macam Zaf tadi dah cerita dah kisah yang pertama. Ni Kak Ram. Kak Ram apa, Bloody Kak Ram. Takutlah. Bloody Kak Ram nak cerita dengan korang kisah yang nombor 2 ni. Mary Worth ni dia berlainan daripada kisah pertama tadi. Mary Worth ni pada cerita kedua ni dia duduk juga dekat sebuah pekan. Dan Mary Worth ni dikatakan seorang anak gadis yang memang betul anak gadis yang berusia 24 tahun. Memang baru 24 tahun, memang cantik lah kan. 24 tahun, cantik, menjadi kegilaan dekat pekan dia tu. Semua tengok macam Kak Ram lah. Semua gila kat Kak Ram kan. Sama lah Mary Worth ni pun ramai juga suka dia. Laki-laki kan, para-para jantan semua tu, semua tengok setiap kali Mary Worth ni jalan je kan. Keluar je, nak beli barang, nak beli sayur ke kan. Semua terus macam ni laki kan. Tetapi kecantikan tu sayang tak kekal lama. Orang cakap yelah, benda yang baik kadang-kadang tak lama kan. Benda yang best orang cakap kadang-kadang kejap je. Sebab apa? Sebab pada satu hari Mary Worth ni dikatakan accident. Dan accident tu menyebabkan muka dia sebagai anak dara yang cantik, dah berjahit sana, dah berjahit sini, terus hodoh kau. Terus tak cantik dah Mary Worth ni. Jadi disebabkan muka dia dah tak cantik macam tu kau. Loh, sedih lah kan. Semua gadis-gadis kan, semua dah gelakkan dia dah. Dan satu pekan tu dah tahu dah Mary Worth yang dulunya anak dara yang menjadi kegilaan semua kan. Semua laki-laki dah tak nak dia dah. Sebab apa? Sebab muka dia dah tak cantik. Kurang ajar betul lah. Geram pula Kak Ram. Orang patutnya nak suka kat orang tu ni dalam ni, tengok hati baik tak baik. Ada pula muka kan. So kesian betul Mary Worth ni. Jadi disebab muka dia yang hodoh tu, dia menangis setiap malam menangis. Sampaikan kedua ibu bapa dia dah risau dah. Sampailah pada satu hari, sebab Mary Worth ni tak tahan tengok muka dia agaknya, dia meminta satu permintaan dekat kedua ibu bapa dia supaya dekat rumah yang dia tinggal tu tak nak ada cermin langsung. Buang semua cermin kan. Jadi disebabkan kedua mak bapak dia ni tengok keadaan Mary Worth yang tak nak makan, yang sedih, menangis kan. Jadi kedua ibu bapa dia menunaikan hajat si anak dia Mary Worth ni tadi. Semua cermin semua buang. Rumah tak ada tingkap. Kau bayang kau, nasib baik tak kena pecah masuk. Rumah dia kosong je, dinding je kan. Sampailah kedua ibu bapa si Mary Worth ni meninggal dunia. Jadi lepas dah meninggal dunia tu kan, Mary Worth ni tinggallah kesorangan kan. Seorang diri dekat rumah yang tak ada cermin semua tu kan. Sampai berpuluh-puluh tahun. Jadi nak dijadikan cerita, sampailah satu hari selepas dah 20-30 tahun tak tengok muka sendiri kan. Sampai ke dia pun tak tahu yang dia Mary Worth. Korang bayang. Sebabkan dia tak sanggup nak tengok muka dia yang dah tak cantik tu kan. Kau orang cakap perempuan ni muka lah, rambut ni orang cakap inilah mahkota kecantikan. Orang cakap macam tu lah, contoh lah kan. Dah berpuluh tahun sejak kematian kedua ibu bapa dia, akhirnya Mary Worth ni dia macam nak tengok lah muka dia sendiri. Dia nak tengok muka dia sendiri. Jadi dia cari cermin kat rumah dia ni, cari. Lepas tu dia naik loteng. Loteng ni macam store lah dekat atas rumah. Dia naik dekat store tu, rupanya ada cermin yang bapak dia simpan. Bapak dia kumpul semua cermin, letak dekat atas store kan. Dia jumpa cermin tu. Dan pertama kali selepas dia tengok cermin tu, dia macam
Dia tak sanggup. Dia tengok muka dia sendiri terkejut. Dia sendiri terkejut, dia sedih lagi kan. Lepas tu cermin yang dia pegang tu dia hempas. Tetapi yang peliknya, selepas dia hempas, dia tengah menangis tu, dia tengok cermin yang pecah berderai tadi tu tiba-tiba bercantum balik guys. Sampai 20-30 kali hempas. Tapi yang Mary Rose ni pelik, cermin tu bercantum balik, menjadi satu balik. Jadi sejak daripada hari tu, Mary Rose ni membuat satu sumpah bahawa biarlah dia tak cantik pun, tetapi dia nak selepas dia meninggal dunia, dia nak jasad ataupun roh dia hidup di dalam cermin tu. Mistik betul lah kan. Lepas tu dia mati kan. Itulah sejarah Mary Rose ataupun Bloody Mary punya game ni. So kalau korang yang mana nak main kan, Kak Ram cakap tak payahlah, mengarut lah nak main kan. Lepas tu nanti hantu tu muncul, mulalah panggil ustaz nyusahkan orang pula. Orang nak main game, dia nak main game. Tetapi kalau yang nak try sangat, yang gatal sangat tu kan, ambil cermin, ambil lighter, lepas tu tutup lampu kat rumah tu kan, berdiri depan cermin, bakar je api tu, tutup mata, serulah nama 3 kali, Bloody Mary kan. Tengok apa keluar. Silap-silap Kak Ram keluar lagi. Kena ceramah kau, tak pasal je kan. So itulah cerita pendek je lah hari ni, pasal permainan Bloody Mary yang dikatakan berhantu ni guys. So ada tak antara korang semua yang pernah main game ni? Dan apa pengalaman ataupun experience korang sepanjang korang main game Bloody Mary ni? So boleh kongsi kat bawah tu kan. Okay, so itu sahaja untuk malam puaka kali ni. Itulah Kak Ram sebenarnya tak nak muncul kan. Tiba-tiba Zaf tu pergi main pula game tu, dah terkeluar kita. Leceh betul lah. Okay, so kepada yang mana belum subscribe, tekan button subscribe. Dan insyaAllah kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang guys. Sebenarnya Kak Ram tengah shopping kat KL tu, tiba-tiba hilang. Tiba-tiba je orang baru nak bayar, tiba-tiba hilang, masuk dalam cermin, muncul sini. Tak pasal ada cerita. Okay, so jangan rindu-rindu Kak Ram sangat. Kita jumpa lagi in the next video guys. Tara!